Okey tuan-tuan. Baik, kembali. Kita hidup atas dunia singkat. Singkat je tuan-tuan. Memandangkan umur kita jauh lebih pendek dari umat-umat terdahulu. Tapi kita ingat apa yang disebut di awal surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Pasal apa Allah sebut mati dulu, hidup kemudian? Pasal apa Allah sebut mati dulu, baru sebut hidup? Ada setengah ulama menafsirkan maksud mati ni bukan mati tu, tapi maksud mati ni kita sebelum ni tiada, baru diadakan, baru dihidupkan, kemudian dimatikan. Dan satu lagi, Allah nak bagi penegasan di sini, nak memberi rangsangan pada otak manusia. Manusia ni akan lebih beri perhatian, lebih beri penegasan, lebih takut bila disebut benda hak dia tak suka. Antara mati dengan hidup, hak mana tak suka? Sebab tu Allah sebut mati dulu, nak suruh beringat. Allah sebut mati dulu, Allah tak sebut hidup. Sebab manusia ni menyukai hidup daripada mati. Angkat tangan di sini. Oh, saya kalau mati awal lagi saya suka, ustaz. Cuba angkat tangan. Mana dia nak mati muda ke, mati awal ke, mati cepat sikit? Tak ada. Kalau boleh nak lagi lambat. Kalau dia tahu Allah tentukan dia 60, dia minta pula 70 ke, dia minta pula 100 ke. Dia nak hidup lebih lama. Tapi Allah menjadikan hidup dan mati ni apa? Sebagai ujian. Ujian bagi kita. Sebenarnya mati-mati ni bukan mati pun. Kita sebut sebagai maut. Sebenarnya dia hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Kita hanya terpisah dengan jasad. Roh tu masih tetap hidup. Hari ini dia hidup dalam jasad kita, dia cuma keluar berpindah ke satu dimensi lain yang disebut barzakh. Kita pindah alam saja. Dulu kita duduk alam ni, kita akan pergi ke alam satu lagi. Bagaimana rupa alam tu? Wallahu alam. Bila kita dah meninggal kelak, kita sendirilah yang akan menyaksikan dan merasai alam tersebut. Ayyukum ahsanu amala. Apa yang Allah nak daripada kamu? Simple. Ahsanu amalan, sebaik-baik amalan. Allah tak sebut pun aksaru amalan, sebanyak-banyak amalan. Allah nak kualiti, bukan kuantiti. Sebab banyak orang buat amal, banyak orang buat ibadat tak memenuhi rukun, tak memenuhi syarat, maka fail. Dia berasa banyak dah, dia berasa kuat dah, dia berasa hebat dah, tapi setiap ibadat dan amalan dia tak memenuhi rukun, tak memenuhi syarat, tak memenuhi sah batal, maka sia-sia. Jadi sebab itu kita kena bagi perhatian pada soal ibadah dan amalan yang kita buat. Biar benar datang daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sudut pelaksanaan, dari sudut praktikal dan tata caranya. Fahami baik-baik apa rukun sunatnya, apa sah batalnya. Barulah dia jadi sempurna dan diterima oleh Allah. Walaupun sedikit, Allah nak tengok kualiti. Termasuk sampai peringkat khusyuknya kita, rendah dirinya kita, keluarnya daripada ibadat tersebut dalam keadaan kita takut mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jadi manusia yang makin berani cabar dan lawan Tuhan. Mana mungkin seorang yang benar-benar buat ibadat berkualiti, dia keluar daripada ibadat dia berani cabar dan lawan Tuhan dia. Bagaimana seorang yang berkualiti ibadat, dia keluar daripada ibadatnya cabar hukum-hukum syariat dan perundangan Tuhan dia. Tiada rasional, tiada kelogikan. Orang yang keluar daripada ibadat yang berkualiti, dia akan makin takut, dia akan makin gerun, dia akan makin gelisah, dia akan makin rasa bersalah pada Tuhan dia. Sebab itulah dalam akidah, dalam syariat kita ada satu lagi yang disebut sebagai tasawuf. Syariat tu berusaha nak jadi baik dan berusaha nak menjadikan ibadat dan amalan kita yang terbaik.
Tetapi tak ditompang dengan tasawuf. Apa dia tasawuf? Untuk rasa diri tak baik. Oh, tadi ustaz suruh baik, pas ni nak suruh rasa tak baik lagu mana? Ibadat dalam syariat nak suruh buat yang terbaik. Baik, baik, baik. Tapi tasawuf nak suruh rasa diri tu tak baik. Dalam aku buat rasa baik ni pun ada kelemahan, ya Allah. Dalam rasa buat ni komitmen punya tinggi, mesti ada kekurangan, ya Allah. Nak suruh rasa lah aku tu. Nak suruh rasa hak terbaik kita, hak paling tinggi kita, paling hebat kita, paling berkualiti. Letak benda tadi, mesti ada kurang, mesti ada lemah dan aku perlu mempertingkatkan. Tapi kalau tak ada tompang dengan tasawuf, dia rasa baik. Bila rasa baik tu apa jadi, tuan-tuan? Paling hebat aku. Dia tak ada dah rasa hak kurang tu. Paling alim pun aku, paling tu pun aku, paling ni pun aku. Dia rasa sempurna, komplit melebihi orang lain. Tak ada dah tompangan rasa serba kekurangan dan lemah. Sebab itulah hidup atas dunia ni nak cari doktor yang ubat penyakit zahir cukup banyak. Tapi nak cari doktor ubat penyakit batin bersifat dalaman mazmumah cukup payah. Lalu Dr. Abu, pakar sakit jantung, berlambak. Lalu Dr. Ali, pakar sakit mata, banyak. Dr. Yusuf, pakar sakit telinga, banyak. Tapi pernah tak kita jumpa di mana-mana bandar, bahkan bandaraya sebesar Kuala Lumpur, Dr. Abu, pakar penyakit sombong? Pernah? Pernah tak jumpa macam tu? Pakar penyakit sombong. Dr. Yusuf, pakar penyakit takabur. Dr. Ali, pakar penyakit hasad dengki. Pernah jumpa label macam tu? Tak akan. Bukan tak ada, ada, kita kena cari. Kalau kita rasa kita lemah, kita kurang, carilah untuk mengubati kelemahan dan kekurangan tadi. Kita baran ke, kita pemarah ke, kita jenis suka hasad ke, suka dengki ke, suka takabur ke, suka sum'ah ke, suka sombong ke. Carilah guru-guru untuk mengubati roh yang sedang menderita dan sakit. Tapi kita duk pandang hak mana? Hak sakit mata tu lah tak boleh buat apa. Sakit gigi tak pergi kerja. Sakit ni MC, sakit ni cuti. Baik, alhamdulillah. Hak dalam tu duk menjerit, meraung, merontah, minta disembuhkan, minta diobati, minta disejerikan, minta dibedah, minta di ni, minta di tu. Kita buat abai, kita buat tak tahu. Satu lagi, untuk rasa kurang sebab kita tak mau jadi lebih. Sebab bila tak rasa kurang, lebih tu akan kembali pada kita. Kita nak bagi rasa kurang sebab nak melebihkan tu untuk kembali pada siapa kelebihan tu? Hak atas tu. Siapa? Allah. Aku walaupun alim, ramai lagi orang alim daripada aku. Aku walaupun cerdik, ramai lagi orang cerdik. Aku walaupun bijak, ramai lagi orang bijak. Apa pun cerdik aku dengan cerdik orang tu, tak akan ada kecerdikan tersebut kecuali anugerah Allah. Aku kaya, ramai lagi orang kaya. Tapi kekayaan dia dan kekayaan aku ni, tak ada yang lebih kaya daripada Allah. Tak ada tompangan tasawuf tadi, dia tak sampai sana. Dia berhenti takat kita. Ingat. Baik. Banyak ulama-ulama sampai pukul apa sini? Boleh? Tak apa tak ada limit lah. Tapi taklah sampai subuh, tuan-tuan. Sat-sat lagi kita berhentilah. Saya pun jauh ni. Baik. Banyak ulama yang memperkatakan tentang kelebihan-kelebihan umat akhir zaman. Ada kata 5, ada kata 9, ada kata 10, ada kata belah-belah. Walaupun demikian, kita rangkum, kita ambil lah apa yang lebih baik untuk kita ketengahkan, untuk kita kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman ialah kerana nombor satu, memang kita dilahirkan di zaman ni. Kita dilahirkan di akhir zaman merujuk kepada selepas kewafatan Nabi. Selepas Nabi dah tinggalkan kita hampir 1400 tahun lebih. Nabi dah tinggalkan kita. Tapi dia tidak tinggalkan kita begitu sahaja.
dengan kudrat, dengan usaha, dengan tenaga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda. Usai saja Rasulullah wafat, kekhalifahan naik. Tak mau legasi dan warisan ini berkubur. Tak mau berhenti dakwah dan jihad ni. Ketika Nabi hidup, lepas Nabi mati, semua sahabat nak pangkat tinggal. Legasi ni kena teruskan, warisan ni kena teruskan. Maka dilantik sebulat suara di bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Walaupun tempoh Abu Bakar tak lama, cuma 2 tahun saja. Khilafah Ar-Rashidah kan 40 tahun. 2 tahun dia wafat seusia dengan usia Nabi, 63. Bermaksud bila dia hidup 2 tahun lepas Nabi, umur dia lebih muda 2 tahun. Waktu Rasulullah wafat 63, dia 61. Memerintah 2 tahun, wafat 63. Tapi zaman dia juga agak mencabar. Kerana zaman dia lah timbulnya golongan yang tak mau bayar zakat. Golongan-golongan yang murtad. Nabi palsu seperti Musailamah yang akhirnya terjadinya satu peperangan yang disebut Perang Yamamah. Dalam Perang Yamamah inilah yang mengorbankan 70 orang sahabat yang hafiz Quran. Sahabat yang hafal Quran 70 orang tumbang, syahid. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa Perang Uhud. Juga jumlah yang sama. Sahabat yang terkorban 70 orang. Tapi yang ni yang hafiz. Bila lihat benda ni lah Sayyidina Abu Bakar jadi gelisah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar menggesa dan menyarankan kepada khalifah supaya mula menuliskan Al-Quran. Takut perang lagi, ramai lagi mati sahabat, hafalan-hafalan Quran hilang dalam dada-dada mereka. Jadi eloklah, aku gesa, aku sarankan, kita tulis dah Quran. Dan penulisan berlaku seawal zaman Abu Bakar. Tapi tak komplit lagi lah. Sampailah beliau meninggal. Naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Ini membuktikan Sayyidina Umar jauh lebih muda dari Rasulullah, jauh lebih muda daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia memerintah 10 tahun dan dia wafat dalam usia yang sama seperti dua sebelum ni, 63. Dah dia memerintah lama 10 tahun, waktu Rasulullah dengan Abu Bakar dia baru 50-an. Tapi zamannya zaman antara yang terbaik. Sebab zaman pertama, zaman beliau lah diletakkan tarikh perletakan tahun hijrah. Zaman dia sudah mula diadakan pos. Kalau dulu siapa nak hantar utusan, nak hantar barang, nak hantar surat, dia akan upah mana-mana secara umum. Siapa dia ada orang-orang upahan, penunggang-penunggang kuda yang cekap, pantas dan laju akan ambil upah. Hantar surat ni pada orang ni dah masa 3 hari. Okey, aku sanggup. Bayaran sekian-sekian. Deal. Okey. Tapi kali ni dia buat secara sistematik tersusun. Dia buat sistem pos. Dah ada dah penunggang-penunggang kuda yang digajikan untuk tugas hantar barang. Kalau kita macam ni, JEDEC lah. Ataupun FedEx ke apa satu lagi. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya dulu tu kita boleh ambil siapa-siapa. Walaupun ada sistem ni, orang lain nak guna hak individu perseorangan, tak jadi masalah. Bukan kata jadi salah dah. Cuma kali ni kita boleh terus pergi kepada sistem ni. Okey, aku nak hantar surat ni ke, barang ni ke, utusan ni, kamu hantar dalam masa sekian-sekian, bayaran sekian-sekian. Dan zaman dia juga sudah ada perluasan armada. Kalau dulu kita pergi jalan darat, maka usaha awal yang dibuat oleh Sayyidina Umar mula membina armada-armada laut. Kapal-kapal dibina dah. Kalau kita nak pergi lah ni, untuk pergi ke pembukaan atau penjelajahan dunia tanah baru, kita akan pergi kod laut. Mana tak boleh, seberang kod darat. Dan penjelajahan melalui jalan darat. Mati dia. Tapi inilah pintu fitnah. Sebab Umar tu pemegang pintu fitnah. Hadis daripada Huzaifah. Huzaifah tahu kan? Huzaifah tahu tentang Sayyidina Umar. Kan Rasulullah gambarkan fitnah tu seperti berada dalam sebuah bilik. Fitnah tu duduk dalam satu bilik. Bilik tu ada satu pintu. Berebut ni. Kedegung-kedegang. Nak keluar dah semua ni. Tapi sebab ada pintu ni, fitnah tu tak boleh keluar. Jadi Umar bertanyakan Huzaifah tentang pintu tu.
Lalu dia berbicara dalam waktu yang lama bila Umar dipelawa ke rumah Huzaifah. Huzaifah cerita satu-satu. Siapa sebenarnya pintu tu? Pintu tu adalah Umar. Bila Umar tahu pintu tu adalah dia, dia tanya, pintu ni akan terbuka sendiri ke pintu ni akan dipecahkan? Apa jawab Huzaifah? Pintu ni akan dipecahkan. Maksud dipecahkan apa dia? Kalau terbuka sendiri, wafat secara biasa. Kalau dipecahkan, dia mati, terbunuh. Umar biasa ke terbunuh? Terbunuh. Siapa yang bunuh Saidina Umar? Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah? Orang Parsi. Orang Parsi. Hari ini dalam perayaan tertentu orang-orang Syiah di Iran, Abu Lu'lu'ah diangkat menjadi adiwira, jadi pendekar, jadi hero kerana berjaya bunuh Saidina Umar. Apa yang jadi jaki dan dendam sangat kerajaan Parsi kepada Saidina Umar? Kerana zaman Umar lah kerajaan Parsi tumbang.